Pertama sekali, isu yang masih lagi dimainkan dan dicuba diputar belitkan, ya, iaitu isu berkaitan dengan perkauman lah. Itu biasalah saudara ya. PN ni dia akan nampak satu benda isu perkauman, isu agama, mereka seperti anjing kurap nampak bangkai. Cepat jadi sambar kan. Dia tak ada fikir, tak ada guna otak, dia terus nak main isu kan. Bila ada penjelasan, jadi terbuktilah bahawa mereka tu mereka tu golongan-golongan yang jahil, juhala kan. Jadi silapnya strategi politik mereka ni ya, silapnya yang selalu menampakkan yang PN ni lemah, pembangkang ni lemah, satu je saudara, ya, dia cepat melatah kan. Dia nampak satu isu tu, dia terus main isu tu, pom dia main kan. Pertamanya isu berkaitan dengan melibatkan perkauman ataupun agama. Terima kasih anak Negeri Sembilan Ambangan. Jadi itu main, dia tak fikir tu. Bila dia main isu tu, tiba-tiba pihak kerajaan jawab ataupun kita punya setro kita jawab dengan fakta dan bukti, maka jelas bahawa mereka telah menipu. Jadi ini yang akan melemahkan PN itu sendiri, pembangkang itu sendiri kepada penyokong mereka. Memperlihatkan kepada penyokong mereka bahawa mereka ini satu pembangkang yang ibarat kutip aja sampah di tepi jalan makan. Terima kasih Ziza Jen, orang London. Kuala Berang, Jasni, terima kasih. Kan? Jadi sebab itulah isu kadet, contohnya kadet tentera laut daripada negara China kan. Terima kasih Razalina Rahman atas gift anda di YT. Ya, contohnya kadet tentera laut China yang datang ke Penang, yang datang ke sekolah Chungling, sekolah persendirian Chungling, yang mengadakan program di situ bersama anak-anak murid di situ. Dijadikan satu isu seolah kita ni telah menjual maruah negara kita dengan membenarkan tentera China datang jumpa budak-budak sekolah. Ini dia mainkan pada hari pertama. Kan, pompang dia main. Apa dah Madani ni? Negara China atau negara komunis, askar bagi masuk, pergi sekolah pula tu dia tu. Jumpa budak-budak khibar bendera negara China. Ini dia main isu tu. Kan? Jadi kita biarkan dulu mereka main pompang mereka main, sekali kita datang dalam 24 jam kita basuh dengan fakta-fakta yang kita ada, dengan bukti-bukti yang kita ada. Jadi jelaslah kepada penyokong-penyokong mereka bahawa PN mereka, setro-setro mereka begitu lemah sekali. Ya? Begitu lemah sekali, orang boleh patahkan hujah kamu. Oleh jawab hujah kamu dalam tempoh tidak sampai 24 jam. Sampai 24 jam kita boleh bilas mereka suci macam tu. Waalaikumsalam Makcik Mustafa Kamal juga. Waalaikumsalam. Ya. Jadi maksudnya bahawa mereka hanya nak jadikan isu itu sebagai isu perkauman, ya, untuk mendatangkan kebencian rakyat kepada kerajaan. Jadi mereka kutip ibarat kucing anjing kurap yang nampak bangkai dan bangkai terbiarlah, mereka terus makan. Kan? Mereka terus makan. Inilah masalah dia. Sebab itu tak pelik kalau dalam pilihan raya ke dalam penerangan, mereka tak pernah membuat satu isu yang boleh menggemparkan negara. Tak ada setakat ini saudara. Kan? Dekat 2 tahun mereka tak boleh bawa isu yang boleh mencetuskan kegembaran kepada negara dan menyusahkan kerajaan nak menjawab. Tak ada. Kan? Tak sempat kerajaan jawab, setro kita je jawab. Kan? Dan soalannya macam isu ni lah, isu kadet tentera Cina ni. Ya, sebelum pihak kerajaan, sebelum Fahmi Fadil jawab, benda ni dah jawab oleh setro-setro kita. Ya, setro-setro pro bono ni, yang tidak dibayar ni, yang tidak berbayar. Ya, kita boleh jawab dengan mudah. Sebab kita rajin cari maklumat. Tu bezanya kita dengan mereka. Kita rajin cari maklumat. Kita rajin cari fakta. Dan kita tidak ada prasangka buruk dengan mana-mana pihak. Kan? Kau Cina ke, India ke, Amerika ke, Jepun ke, tidak ada masalah bagi kita. Tapi kalau orang otak dia memang dah ada dalam kepala otak dia jenis perkauman, otak dia memang jenis suka main isu perkauman dan agama, dia akan kutip lah isu ni. Ini isu terbaik ni. Nak tunjuk kepada rakyat bahawa negara kita ini memberi laluan kepada tentera komunis China. Datang ke sekolah-sekolah nak hasut budak-budak dengan fahaman komunis. Ini dia nak bawa saudara. Ini dia nak bawa. Dia tak peduli apa kesan daripada propaganda yang mereka nak mainkan. MP3, terima kasih Pak Man. User pun ada kat sini ni. Erman, terima kasih. Ya, mereka tak peduli apa kesan daripada ucapan-ucapan mereka itu. Mereka tak peduli saudara. Kan? Apa nak jadi pada negara kita, mereka tak peduli. Yang penting aku nak kutip isu ni, aku nak jadikan satu isu perkauman dan aku mainkan. Kan? Alhamdulillah kerajaan paduan kita mempunyai ramai sukarelawan kita.
yang sudi memberi penerangan. Yang sudi memberi penerangan secara sukarela. Terima kasih Hasni. Yang sudi memberi penerangan secara sukarela. Tak sampai 24 jam mereka mainkan isu ni, semua telah dicuci dan dibasuhkan. Saya tengok banyak room telah memberikan penjelasan yang cukup baik untuk berdepan dengan tohmahan pihak-pihak pembangkang ini. Tohmahan daripada setru-setru mereka yang juhalak di kalangan orang-orang yang jahil ini. Terima kasih Nurlia Ramli. Jadi 165 orang kadet tentera laut dalam program asalnya. Mereka telah mohon lama, dah bagi tahu dengan Kementerian Luar, bagi tahu dengan Kementerian Pertahanan dan bagi tahu dengan pihak kerajaan negeri tentang program mereka. Mereka sampai dan mereka nak buat program apa? Pada permulaannya kita difahamkan mereka nak buat program sukan bersama dengan tentera laut kita. Mereka ada persahabatan sukan, silaturahim lah bersama dengan tentera laut. Tapi tentera laut kita ada komitmen yang lain. Jadi mereka menghantar wakil sahaja untuk menjadi pengiring. Terima kasih Mr. Jamri. Untuk menjadi pengiring kepada rombongan kadet cawit Cina ini. Jadi oleh itu ditukar program kepada mereka menziarahi sekolah Chongling ni, sekolah Cina swasta. Kebetulan pula sekolah itu mempunyai 1,900 pelajar-pelajar daripada negara asing. Sekolah Chongling ni adalah sekolah persendirian. Bila sekolah persendirian ni, seperti mana sekolah-sekolah persendirian yang lain, banyak pelajar-pelajar dia datang daripada berbagai-bagai negara. Bukan orang Malaysia saja, datang daripada negara luar pun ada. Kan? Jadi di sekolah Chongling ni ada 1,900 pelajar-pelajar daripada negara-negara seperti Indonesia. Ada pelajar Indonesia dekat situ. Ada pelajar Thailand dan juga pelajar daripada negara China. Yang menuntut dekat sekolah Chongling ni. Jadi bila kadet tentera laut ini datang berkunjung ke sekolah tersebut dengan program-program yang telah diatur, main pingpong dan sebagainya. Jadi warga pelajar-pelajar negara Cina yang belajar dekat situ, dia seronok lah. Macam kita lah, anak kita, katalah anak kita belajar kat England kan. Belajar kat England ke, belajar kat Jerman ke, belajar anak kita belajar kat Perancis. Datang pula tentera kita buat tugas dekat negara mereka dan berkunjung ke sekolah mereka, tentulah mereka rasa seronok. Sebab mereka berasal daripada negara Malaysia. Tentera Malaysia datang, mereka seronok, mereka akan kibarkan jaduh gemilang. Menandakan patriotik, semangat patriotik mereka kepada negara asal mereka. Sebagai menaikkan tentera daripada negara asal mereka, maka pelajar-pelajar itu mengibarkan bendera negeri China. Pelajar-pelajar Cina dekat situ mengibarkan bendera Cina. Tak ramai pun. Ada pula 33 orang yang duduk di situ mengibarkan bendera Cina, dan pelajar-pelajar Malaysia yang berada di situ mengibarkan jaduh gemilang. Tetapi puak-puak bangang ni saudara, puak-puak kemaruk ni, dia yang makan bangkai ni, dia kutip gambar yang pelajar-pelajar Cina angkat bendera. Itu contoh yang saya bagi. Sama juga macam warga negara kita bila berada di luar sana. Saya bekas tentera dan tanyalah juga bekas tentera yang lain. Tentera kita pun pernah berkunjung ke negara orang. Kita ada misi Malbat, kita ada misi di Bosnia dulu. Dan bila kita berada sana, kita kadang buat program-program juga bersama dengan masyarakat tempatan. Itu biasa, saudara. Itu biasa. Dan kalau ada pelajar kita, warga negara kita yang berada di luar sana, bila nampak tentera Malaysia datang, mereka rasa seronok. Sebab mereka dah lama dah belajar dekat negara asing, dekat negara luar. Tiba-tiba datang tentera yang daripada negara mereka akan sambut, mereka akan naikkan dan mereka kibar bendera jaduh gemilang dekat negara luar. Itu biasa mana-mana negara buat. Jadi bila TLDM, kadet TLDM ni sampai ke sekolah ini, yang di mana penuntut mereka, terima kasih Pelurus atas gift anda di YT. Jadi mereka menaikkan kehadiran warga negara China, warga negara mereka datang ke Malaysia. Jadi mereka sambut, mereka tunjukkan kepada kadet laut ini bahawa mereka adalah warga negara China yang belajar dekat Malaysia, yang masih mempunyai patriotik, semangat patriotik terhadap negara asal mereka. Maka mereka kibarkan bendera negeri China, negara China. Apakah kita menjadi masalahnya? Dan pelajar-pelajar kita yang berada di situ daripada Malaysia mengibarkan jaduh gemilang. Cuma yang ditunjukkan, yang jadi konten TikTok ini adalah tentang pelajar-pelajar yang mengangkat bendera Cina itu saja. Dan mereka kata itu pelajar-pelajar Cina itu adalah pelajar Cina-Cina di Malaysia. Mereka nak main isu itu.
Mereka kata pelajar-pelajar Cina ini tidak patriotik. Ya, rakyat Malaysia, pelajar Malaysia boleh pula kibar bendera Cina, dia kata. Sebab rupa paras, ya, kaum Cina di negara Cina, kaum Cina di negara China ini dengan Cina di Malaysia tak jauh beza. Macam kita orang Melayu dengan orang Indon, tak jauh beza. Kan? Jadi bila pelajar itu kibar bendera Cina, dia kata ini adalah pelajar Malaysia daripada negara Malaysia. Yang sebenarnya mereka adalah penuntut-penuntut daripada negara China. Ya, mereka kibarkan bendera mereka lah, kan, untuk menyambut kadet daripada tentera laut daripada China ini. Itu dia isu dia. Dan pelajar-pelajar Malaysia mengibarkan jalur gemilang. Banyak yang sekali diviralkan juga. Kita dijawab isu ni dan kita viralkan. Kan? Malah jalur gemilang lebih banyak daripada negara China yang dikibarkan. Tapi kenapa tak tunjuk? Sebab mereka nak jadikan ini adalah isu perkauman. Nak jadikan isu 3R. Sebab modal dah tak ada. Modal dah tak ada. Nak cerita pasal ekonomi, tak ada ekonomi yang mereka nak sentuh. Ekonomi baik, inflasi tambah turun lagi. Ya, pengangguran pun semalam berita keluar, pengangguran dapat diturunkan. 3% dapat diturunkan pengangguran. Nilai mata ringgit pun mengukuh. Jadi mereka nak cerita apa lagi? Terpaksalah mereka jadi anjing kurap yang nampak bangkai tepi jalan, mereka kutip. Mereka kemam, mereka kunyah. Dengan harapan mereka, orang lain pun macam mereka juga. Terima kasih Ziming. Follow Ziming ni. Ziming ni rajin buat live, saudara. Bukan senang nak cari yang bukan Melayu rajin buat live. Ziming ni, dia rajin buat live. Jadi saudara kena follow dia lah. Dia rajin buat live. Tanya kepada dia. Saya selalu juga ikuti. Dengar kat bawah tu bila Ziming buat live. Saad Walid, terima kasih. Az, ya, MSO 222. Ya. Jadi itu yang berlaku. Ya. Jadi sampai hari ini mereka masih lagi tidak boleh menerima kenyataan. Sebab apa? Sebab mereka dah kantoi dah. Mereka dah kantoi kerana mempamerkan kebodohan mereka. Kan? Nak main isu perkauman, gagal. Kerana kita dapat menjawabnya dengan baik. Tak sampai 24 jam, ya, kita boleh jawab tuduhan-tuduhan dan fitnah mereka. Betapa busuk dan jahatnya hati kita. Kan? Dikala Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sibuk nak mengeratkan kerjasama dan semangat serta kawan bersama dengan semua negara. Kan? Apatah lagi China ini adalah sebuah negara yang memberikan pelaburan yang tinggi kepada Malaysia. Tapi kita punya hati busuk sebab kita tak boleh jadi kerajaan, sebab marah dengan Anwar, maka kita sanggup nak burukkan negara kita. Kan? Sedangkan kapal yang bawa kadet TLDM tu, saya nak bagi tahu saudara, kapal tu di antara dia ada 2 biji kapal. Salah satu kapal itulah kapal yang datang tu kat Kapal Pinang. Kapal itu adalah kapal yang terlibat dalam misi pencarian MH370. Jasa dia bantu kita tahun 2014. Ya, dalam tragedi MH370 banyak negara yang membantu dan termasuklah negara China. Dan di antara China menghantar 2 buah kapal besar mereka untuk dalam misi pencarian itu, termasuklah kapal yang datang ke Penang itu. Kapal itu pernah berjasa, ya, dalam misi pencarian membantu kerajaan Malaysia, ya, dalam MH370. Itu fakta. Jadi kita perlu bersangka buruk dengan orang yang pernah membantu kita. Apa perangai kita ni? Ya, kenapa kita nak tunjuk perangai macam itu? Tak nak berterima kasih tak apa, tapi jangan fitnah mereka. Ini yang selalu disebut oleh Anwar Ibrahim, yang orang benci pada dia. Tak suka saya tak apa, tak sokong saya tak apa, tak berterima kasih dengan saya tak apa, tapi kenapa nak buat perlu kamu nak fitnah? Jadi samalah juga dengan negara China ini. Banyak yang dibantu kita. Pelaburan satu hal, ya, tapi hikmat kebajikan, hikmat ke masyarakat, hikmat sosial yang diberikan kepada kita dalam tragedi MH370 ini, seharusnya kita berterima kasih. Ya, nak agakkan kapal daripada kapal tongkang PAS dekat Terengganu tu, saudara, tak boleh, saudara. Yang mereka selalu tunjuk tu, ya, penuh kapal tongkang mereka dengan bendera PAS. Kalau agak kapal itu nak mencari mangsa MH370, baru nak berjalan masuk ke Laut Cina Selatan tu pun dah terbalik dah kapal tu. Kan? Nak agak kapal unit amal pergi menyelam nak mencari, ya, dekat tengah lautan tu.
Kirim salam lah. Ha? Budak lemah kat Pantai Marang tu pun tak jumpa kadang-kadang. Kan? Jadi bila kita tak mampu, kita tahu kita ada sekadar mana keupayaan negara kita, tentulah kita mengharapkan bantuan dengan negara lain yang boleh membantu kita. Kita juga pernah bantu negara-negara orang. Apabila negara orang mendapat malapetaka. Dan bila kita kena, negara lain juga akan bantu. Kan? Negara lain juga akan bantu. Ini cara dan inilah juga yang diajar oleh Islam. Berbaik-baik dengan orang yang berbaik-baik dengan kita. Kan? Kita dengan orang baik dengan kita, kita bersangka buruk dengan dia. Tapi dengan musuh kita, kita boleh baik. Dengan musuh kita yang terang-terang, musuh kepada negara, musuh kepada agama, dan kita tidak ada hubungan diplomatik pun. Tapi kenapa kita berbaik dengan mereka? Contohnya zaman PN 33 bulan. Kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Israel adalah musuh kita. Musuh dari segi agama kita juga. Dan kita tidak ada hubungan diplomatik pun dengan Israel. Puluhan tahun kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi di bawah kerajaan Perikatan Nasional yang lebay berada di situ, saudara, apa yang mereka buat? Mereka berikan kebenaran kepada pesawat Israel lalu ke negara kita. Kenapa waktu itu tidak berbunyi? Macam-macam tak bunyi ke? Tak berbunyi ke negara kita dijajah oleh Israel? Kapal yang kita beri keizinan itu bukan kapal komersial, saudara, bukan pesawat komersial. Itu adalah pesawat pejuang. Yang kita beri keizinan bukan menceroboh, diberi keizinan di zaman Perikatan Nasional. Saya nak bagi tahu. Kenapa waktu itu tidak ada seorang pun wal'an yang berbunyi? Kenapa kita benarkan, izinkan pesawat pejuang Israel lalu ruang udara negara kita? Tidak sedikit pun kita rasa bimbang. Dia lalu ruang udara, dia boleh ambil gambar, dia boleh rekod macam-macam dia boleh buat kalau duduk atas. Kan? Dia lalu tak serban Haji Hadi, saudara. Dia lalu tak serban Haji Hadi, serban Tuan Toman, serban MP Jasin. Lalu atas Dencirit, atas kepala Dencirit. Waktu itu mana pergi? Kuno Nazilah. Tak hafal. Waktu Israel bermahajan lela lalu atas kepala kita, mana Kuno Nazilah? Tak hafal. Tak hafal. Patutnya waktu itu kebacalah Kuno Nazilah. Biarkan kapal terbang tu kapal terbang terempas. Kapal Israel kan? Kenapa? Kenapa waktu itu kamu benarkan? Bukan setakat pesawat. Kapal Israel boleh berlabuh dekat pelabuhan negara kita. Mana walaon? Mana suara walaon? Kenapa tak berbunyi negara kita terancam? Wahai Yahudi, Israel lagi teruk daripada China, lagi teruk daripada Jepun. Dia negara sekarang ni yang menjadi musuh kepada semua negara. Majoriti negara dalam dunia ini tak pernah suka kepada Israel. Beberapa negara sekutu dia je yang suka. Majoriti dia ramai tak suka. Tapi Malaysia boleh benarkan kapal Israel berlabuh dekat Malaysia. Pesawat dia kita beri keizinan lalu. Kamu nak butakan mata dengan isu-isu ini? Dengan kamu nak bawa isu kadet tentera laut datang ke sekolah ini? Kamu ingat kami semua ni bodoh macam walaon? Malas membaca, malas dapat maklumat. Sepatutnya walaon bila timbul isu ni, mereka akan sendiri mempertikaikan. Kalau ada pemimpin jagon ke, pemimpin lebay ke yang bercakap isu ni, sepatutnya walaon dia akan jawab balik kepada pemimpin mereka. Waktu kita jadi kerajaan dulu, kenapa kita bagi Israel masuk? Tanya balik pemimpin kamu. Antara Israel dengan negara China, siapa yang lebih bahaya? Yang menindas, mendera, yang merampas tanah umat Islam tu Israel ke China? Negara Israel ke negara China? Yang membunuh umat Islam di Palestin, yang bom bakar masjid, bukan saja masjid, gereja juga mereka bakar. China ke Israel? Ini saya tanya. Sebab itu kita ni payah, saudara. Ada orang bodoh macam ni, nak kenal kawan tak kenal. Kawan mana satu, musuh mana satu. Bila kita berjuang tak kenal kawan dan tak kenal musuh, maka kita sia-sia. Sembanglah, bacalah Al-Quran banyak mana pun, hafallah Al-Quran banyak mana pun, bertakbirlah sepuas hati pun, sebutlah nama jihad ke, syahid ke,
ya, sekuat hati kamu. Tapi kalau kamu tak kenal mana satu kawan, mana satu lawan, sia-sia hidup kamu. Sebab itu kalau kita nak berjuang, kita kena kenal dulu. Siapa kawan kita, siapa musuh kita. Senang nak buat kerja. Ini kawan pun tak kenal. Musuh utama kita kawan. Kita bagi masuk ke Malaysia. Ya, daripada zaman Mahathir lagi pun. Yang jadi penasihat kamu tu Mahathir tu. Eloklah sesuai lah tu. Mahathir tu berkawan dengan Haji Hadi. Sama-sama tak kerti pilih kawan. Otak sama je. Otak sama je. Mahathir macam tu juga. Zaman dia lah Israel masuk ke Malaysia, dia benarkan. Dan dia mengaku. Dia mengaku pelabuhan kita dibuka kepada Israel. Dia mengaku. Saudara boleh Google kenyataan dia. Dan dia juga benarkan pasukan kriket Israel menjejakkan kaki ke tanah Melayu ini. Yang Mahathir hari ini menyalak mengatakan, tanah kita, tanah Melayu tidak akan jadi lagi tanah Melayu 10 tahun akan datang. Orang Melayu akan kehilangan kuasa mereka di tanah Melayu. Maka menyanyilah Mahathir lagu Anak Kecil Main Api waktu Anwar jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba pula tanah Melayu terancam bila Anwar jadi Perdana Menteri. Yang terancam tu dia. Yang terancam tu anak-anak dia. Yang terancam tu kawan dia, Daim. Tapi dia tak mahu rakyat tahu. Maka dia kata orang Melayu terancam. Negara kita sekarang ini dijajah oleh kerajaan. Kita masih belum merdeka lagi, kata Mahathir, sebab negara kita sekarang ini dijajah oleh kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Anwar Ibrahim. Waktu dia jadi Perdana Menteri 22 tahun, siapa jajah? Anwar tak sampai 2 tahun, baru nak masuk 2 tahun. Kamu dah kata negara ini dijajah oleh kerajaan Anwar. Waktu kamu 22 tahun, siapa jajah? Kerala. India, Kerala, Mamak. Inilah pemikiran bangsat oleh Mamak Kuti ini, dan dianya disetujui, diredoi oleh Hadi Awang. Sebab itulah tak pelik bila mereka jadi kerajaan, mereka benar-benar baik dengan Israel. Mereka boleh benarkan Israel lalu ruang udara kita, mereka kapal boleh berlabuh, tak pelik saudara, sebab guru dia Mahathir. Mahathir yang bawa Israel ke negara kita ini. Pasukan kriket Israel boleh jejakkan kaki ke tanah air kita zaman Mahathir. Siapa yang berdemonstrasi membantah pasukan kriket Israel, mereka ditangkap di zaman Mahathir. Dan manusia kutuk ini saudara sekarang ini menjadi penasihat kepada PAS dan SG4. Dan hari ini mereka memainkan sentimen ini. Sebab itu kita kena bagi tahu penyokong-penyokong kita, orang-orang atas pagar kita, jangan termakan dengan hasutan propaganda yang dimainkan oleh puak-puak yang kecewa ini saudara. Pada tahun 2019, tentera Amerika, tentera Marine Amerika, 2019 bukan zaman Anwar, 2019 tentera Marine Amerika masuk di Inanam Sabah dan mengadakan program di sekolah menengah Inanam. Waktu itu tak ada masalah pun. Tergadaikan tanah Sabah kepada Amerika, tergadaikan negara kita kepada Amerika. Tanya ni veteran-veteran tentera, siapa yang pernah jadi askar yang zaman dulu, zaman saya dan lagi awal pada saya lagi. Kita setiap tahun ketika dahulu mengadakan latihan bersama yang dipanggil exercise Suman Warrior. Kalau orang lama dia ingatlah exercise tu. Dipanggil exercise tahunan, setiap tahun kena buat. Suman Warrior. SUMAN. Apa dia maksud dia? Suman tu. Iaitu latihan bersama 5 negara. S to Singapore, U to UK, M Malaysia, A Australia, N New Zealand. Latihan bersama. Bukan masuk sekolah lagi saudara. Masuk dalam camp, pakai uniform, bawa tentera, buat latihan bersama. Apa masalah dia? Ini masuk sekolah tanpa senjata. Budak kadet pula tu daripada negara China. Satu cerita propaganda pun dia tak bercakap. Dia bukan pergi bersyarahan berkenaan dengan fahaman komunis. Datang jumpa pelajar, main pingpong, itu ajalah. Dan jangan lupa, dalam kapal itu juga ada presiden gerakan. Pemimpin gerakan pun meraihkan mereka. Pimpin gerakan itu parti dalam PN. Kalau kamu anggap ini satu
agenda untuk nak menjual negara, kamu kena bagi tahulah pimpin gerakan tersebut kenapa mereka terlibat. Sebenarnya pimpin gerakan itu lebih bijak daripada kamu, wahai lebay. Pimpin gerakan itu berada di situ, otak dia bijak, otak dia tak jumut macam lebay. Dia tahu tak ada kena-mengena apa dengan keselamatan, tak ada kena-mengena apa dengan isu perkauman dan agama. Dan benda ni berlaku bertahun-tahun, negara lain pun buat benda yang sama. Sebab itu pimpin gerakan tu cerdik. Tapi puak-puak lebay ni saudara, puak-puak lebay ni, dia tak kira walaupun yang terlibat itu pimpin gerakan mereka. Tapi yang penting kita mainkan isu supaya dilihat kerajaan Anwar ini kerajaan yang gagal jaga keselamatan. Tentera laut boleh masuk ke sekolah. Kenapa datang ke sekolah Cina? Ini persoalannya dia kata. Kenapa datang ke sekolah Cina? Ini persoalan dia. Saya nak bagi tahu walaon, kalau tentera itu datang ke sekolah Melayu, kamu juga akan kata, kenapa tentera laut Cina datang ke sekolah Melayu? Dia akan main juga isu. Datang ke sekolah private, sekolah swasta Cina, dia jadikan isu. Kalau dia datang ke sekolah Melayu ataupun datang ke PASTI, sekolah PAS ni, kan, dia isu juga. Ini agenda jahat, nak tanam fahaman komunis kepada orang Melayu. Dia akan kata macam itu. Ya, sebenarnya otak kita memang busuk, hati kita ada seketul daging yang busuk, saudara. Sampai ke sifat-sifat dendam, busuk hati kita ini sampai terlindung sikit kewarasan yang ada dalam otak kita. Ada sedikit kecerdikan yang ada dalam otak kita ini terlindung oleh kerana seketul daging yang busuk. Sebab itu mereka tidak mampu lagi berfikir, saudara.